Salam sejahtera. Hari ini kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk bab 8, Cabaran Kelestarian Etika dan Perabatan Malaysia bagi khusus LMCW 2153, Penghayatan Etika dan Perabatan. Salam sejahtera. Hari ini kumpulan 8 ingin membentangkan tajuk bab. Nama saya T. Kai Sian, nombor metrik A197463 dan saya ingin membentangkan bahagian pengenalan kelestarian, etika dan perabatan Malaysia. Bagi pembentangan ini, saya ingin menjelaskan beberapa perkataan yang akan digunakan dalam pembentangan ini. Kelestarian mempunyai definisi satu paradigma futuristik dengan mengambil kira keseimbangan persekitaran, ekonomi dan sosial dalam merancangkan pembangunan dan peningkatan kualiti hidup. Etika mempunyai definisi prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak atau tingkah laku yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan persatuan atau pekerjaan. Perabatan mempunyai definisi daripada perkataan Perancis One Etiquette, iaitu satu senarai peraturan yang menerangkan tingkah laku yang boleh diterima untuk setiap keadaan. Seterusnya, terdapat beberapa nilai-nilai etika dan perabatan di alam Melayu, iaitu tanggungjawab, keprihatinan, amanah tolak ansur, kedamaian, keadilan, kebaikan, disiplin, kerajinan, muafakat dan kemajuan. Etika dan perabatan Malaysia telah berkembang daripada tapak perabatan alam Melayu. Tapak etika dan perabatan pribumi ini telah bergaul dengan perabatan Majmuk dari luar melalui gelanggang Selat Melaka sebagai titik pertemuan masyarakat sedunia dari China, India, Timur Tengah dan Barat. Perabatan Majmuk ini berperanan dalam membina negara bangsa dan ketamadunan acuan Malaysia pada hari ini. Daripada perabatan Majmuk ini, Malaysia membina etika dan perabatan beracuan sendiri dengan menyulang kepelbagaian etika dan perabatan dalam melahirkan sebuah negara yang damai, stabil, maju dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najihah binti Syafi'i bernombor metrik A193037. Kita sambung kepada slide yang seterusnya iaitu kepentingan kelestarian etika dan peradaban Malaysia. Terdapat 4 poin di sini. Poin yang pertama adalah pemeliharaan identiti budaya. Apa itu pemeliharaan identiti budaya? Dapat menjaga nilai-nilai tradisional dan warisan budaya Malaysia untuk mengukuhkan sesuatu identiti nasional dan memastikan kelangsungan warisan budaya agar terus diperkenalkan oleh generasi yang akan datang. Sebagai contoh, kita juga boleh mengadakan acara pertukaran budaya untuk memperkaya pemahaman antarabangsa. Poin yang seterusnya adalah pembinaan masyarakat yang harmoni. Etika yang kuat dan peradaban yang berkembang pesat dapat melahirkan sesuatu masyarakat yang saling menghormati, bertoleransi dan bersikap rasional dalam melakukan apa sahaja perkara. Sebagai contoh, sesuatu masyarakat itu dia boleh mengadakan aktiviti kegiatan sosial bersama dan dengan aktiviti kegiatan sosial yang dijalankan, ia juga dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain di antara komuniti dan selain itu dapat mengeratkan hubungan yang lebih kukuh tanpa mengira latar belakang agama, bangsa dan juga negara. Poin yang seterusnya adalah keharmonian sosial. Etika dan peradaban sangat memainkan peranan penting dalam membangunkan keharmonian sosial di Malaysia dengan menerapkan nilai-nilai seperti saling menghormati, bergotong royong serta saling bekerjasama antara masyarakat. Sebagai contoh yang boleh saya bagi adalah ada sebahagian masyarakat ataupun komuniti di Malaysia yang terlibat dengan aktiviti kemanusiaan tanpa mengira latar belakang etnik. Di sini kita dapat lihat tercetusnya sifat tolong-menolong atau saling membantu antara satu sama lain tanpa mengira kaum. Untuk poin yang terakhir adalah toleransi antara budaya. Pentingnya etika dan peradaban untuk menolong sesuatu toleransi budaya yang terdapat di Malaysia. Hal ini bagi memastikan rakyat hidup secara damai dengan menghormati perbezaan dari segi agama, suku dan kepercayaan bagi sesuatu kaum tersebut. Salam sejahtera. Saya merupakan Nixon dan pada hari ini saya akan membentangkan bahagian kedinamikan etika dan peradaban Malaysia. Di Persekutuan Tanah Melayu, terdapat banyak kumpulan etnik yang terdiri daripada pelbagai peradaban. Setiap peradaban memiliki ciri-ciri yang memajmukkan mereka sendiri. Keadaan ini telah menyebabkan ketidakseimbangan sosial dan kehidupan yang terasing kerana perbezaan etnik, bahasa, budaya, agama, pekerjaan dan tempat tinggal.
Salam sejahtera. Saya merupakan Nixon dan pada hari ini saya akan membentangkan bahagian keteramikan etika dan peradaban Malaysia. Seterusnya, sifat keteramikan etika dan peradaban Malaysia telah mencetus beberapa peristiwa bersejarah, pengubahan dasar dan juga mengubah landscape sosial di Malaysia. Sebagai contohnya, Rusuhan Etnik 13 Mei dan pelaksanaan dasar ekonomi baru iaitu DEB telah menyumbang kepada pembasmian kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Perubahan sosial telah berlaku dan menjadikan pekerjaan sara diri bertani rakyat Malaysia ke arah bercirikan komersial industrial. Dengan ini, golongan miskin telah menjadi kelas menengah dan kehidupan kampung menjadi cosmopolitan. Perubahan sosial ini menandakan bahawa negara telah berubah dari sebuah negara mundur ke negara maju. Rakyat juga memiliki budaya kemodenan yang mengutamakan keadilan, keterangkuman dan demokrasi. Budaya moden ini telah mengurangkan salah faham, ketegangan sosial dan perkandungan antara pelbagai kumpulan etnik. Seterusnya, sifat keteramikan etika dan peradaban Malaysia telah mencetus beberapa peristiwa bersejarah, pengubahan dasar dan juga mengubah landscape sosial di Malaysia. Sebagai contohnya, Rusuhan Etnik 13 Mei dan pelaksanaan. Pada masa ini, etika dan peradaban yang dimiliki oleh rakyat Malaysia yang asalnya majmuk telah membina perkongsian nilai hidup dan mewujudkan hubungan sosial antara pelbagai kaum. Rakyat Malaysia sudah mampu menerima, berkongsi dan meraihkan perbezaan etnik untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang makmur dan aman. Pada masa ini, etika dan peradaban yang dimiliki oleh rakyat Malaysia yang asalnya majmuk telah membina perkongsian nilai hidup dan mewujudkan hubungan sosial antara pelbagai kaum. Rakyat Malaysia sudah mampu menerima, berkongsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Adam Putra Hidayat dan tajuk saya pada hari ini ialah DEB, pemangkin sharing property tetapi gagal membawa shared prosperity. DEB atau lebih dikenali sebagai Dasar Ekonomi Baru adalah dasar awam yang menyusun semula masyarakat dari segi pendidikan, pekerjaan, keusahawanan dan pemilikan kediaman telah menyumbang kepada pembasmian kemiskinan dari tahun 1970-an sehingga lahirnya masyarakat kelas menengah dan sifat kosmopolitan dalam negara pada hari ini. Namun begitu, DEB sebagai pemangkin perubahan shared poverty dalam tahun 1970-an hingga tahun 2010-an berdasar data pengagihan pendapatan, pemilikan harta, ekuiti saham korporat dan perkali gini mengikut bandar dan luar bandar dan etnik menunjukkan Malaysia tidak mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan pengagihan hinggakan bukan kelas menengah yang membesar tetapi golongan B40. Kegagalan mengagihkan kekayaan negara ini telah melahir keresahan politik dan pergerakan reformasi pada dekad 2000-an. RMK11 mengambil modal ekonomi baru tetapi dipengaruhi oleh pendekatan BRIC yang mementingkan pendapatan per kapita tinggi tanpa memberi tumpuan yang wajar kepada kumpulan B40, miskin dan terpinggir dalam masyarakat. Dalam PRU 14, rakyat memilih kerajaan baru agar shared prosperity menjadi matlamat pembangunan negara yang mendahulukan kebajikan rakyat. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Adam. Bahagian yang seterusnya adalah hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Dalam bahagian ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah defisit sosial, kedua tabik urus dan pembangunan, yang bahagian yang terakhir adalah black ekonomi dan rasuah. Terima kasih kepada saudara Adam. Bahagian yang seterusnya adalah hakisan sosial ke atas kelestarian etika dan peradaban. Dalam bahagian ini, bahagian yang pertama, defisit sosial. Apakah maksud defisit sosial? Defisit sosial merupakan satu keadaan kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Oleh itu, kekurangan ini disebabkan jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza bermula dengan individu, keluarga dan masyarakat. Menurut Sinar Harian, defisit sosial sukar untuk dielakkan di negara ini, namun jurang perbezaan persepsi dan pendapat dalam kalangan kelompok yang berbeza ini harus dirampakkan melalui usaha berterusan di setiap lapisan masyarakat. Bahagian yang pertama, defisit sosial. Apakah maksud defisit sosial? Defisit sosial merupakan satu keadaan kekurangan dalam konteks sosial yang memerlukan usaha penyatupaduan berterusan untuk meningkatkan tahap kesepaduan. Oleh itu, kekurangan ini disebabkan Baiklah, terima kasih kepada saudara Chua Wee Kiat. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai cabaran yang kedua, iaitu tabir urus dan pembangunan. Jadi kita akan melihat bagaimana konsep ini mempengaruhi ataupun berkait rapat dengan persoalan-persoalan seperti keadilan, keterangkuman, kegagalan mengurus golongan B40 serta isu-isu yang melibatkan media sosial menghasut etnik, agama dan juga perlembagaan persekutuan. Jadi, kesemua perkara ini haruslah diurus dengan lebih tekun demi menjaga keharmonian, kestabilan dan juga kemajuan negara. Sebagai contoh, isu yang boleh diketengahkan adalah isu mengenai keadilan dan keterangkuman. Dalam hal ini, keperluan untuk memastikan setiap golongan lapisan masyarakat mendapat hak yang sama, mendapat hak keadilan dalam pengagihan sumber dan juga peluang. Keterangkuman dalam membuat keputusan juga memainkan peranan yang amat penting dalam menangani cabaran ini. Seterusnya,
Terma tadbir urus telah berkembang bagi menunjukkan berlakunya satu proses baharu dalam pentadbiran kerajaan di mana istilah tadbir urus mencerminkan satu proses baru dalam cara bagaimana kerajaan mentadbir sesebuah negara. Oleh itu, kecakapan dapat dicapai melalui penciptaan persekitaran yang lebih teratur dan melibatkan kedua-dua sektor iaitu sektor awam dan juga sektor swasta dalam pembuatan keputusan. Menurut Ansel dan Dash, tadbir urus yang baik adalah konsep yang melibatkan tindakan tadbir urus di mana ia merujuk kepada tadbir urus kolaboratif kerana melibatkan pelbagai pemegang taruh bersama-sama dengan agensi kerajaan. Implikasinya adalah pemegang taruh selama ada masyarakat ataupun pihak berkepentingan mempunyai tanggungjawab dan peluang dalam menentukan hasil dasar-dasar awam. Oleh hal yang demikian, dengan pemahaman dan amalan prinsip-prinsip dan tadbir urus yang baik, kita dapat mengatasi cabaran ini dan membawa Malaysia ke arah pembangunan yang lebih maju dan lebih aman. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah cabaran ketiga iaitu black economy dan rasuah. Definisi bagi black economy ialah segmen aktiviti ekonomi negara yang berasal dari sumber yang berada di luar peraturan dan undang-undang perdagangan negara terbabit. Ia juga boleh diertikan sebagai beberapa aktiviti yang dilakukan untuk menjana wang haram yang pada dasarnya berlaku di luar buku atau dengan kata lain, ianya berlaku di luar penglihatan dan kesedaran pihak kerajaan, penguatkuasa, pembuat dasar, pemungut cukai dan banyak lagi. Kegiatan dalam black economy terdiri daripada aktiviti ekonomi yang sah atau tidak sah dan ianya bergantung kepada barang dan perkhidmatan yang terlibat. Di samping itu, definisi bagi rasuah pula ialah perkataan rasuah berasal daripada bahasa Arab, al-riswah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, istilah rasuah adalah pemberian untuk menumbuk rusuk, iaitu menyonggok ataupun menyuap wang, atau dalam erti kata lain tumbuk rusuk, iaitu sogok ataupun suap. Menurut Undang-Undang Malaysia yang terkandung dalam Seksyen 3-A-B dan 4-A-B Akta Pencegahan Rasuah 1961, Pindaan 1971 telah mentafsirkan rasuah iaitu menerima atau memberi apa-apa suapan sebagai dorongan, upah atau galakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan atau untuk tidak melakukan sesuatu perbuatan yang ada hubungan dengan prinsipnya. Contoh-contoh bagi kegiatan black economy ialah pengambilan pekerja asing tanpa dokumen yang sah. Yang kedua, menjalankan aktiviti perdagangan manusia. Yang ketiga, melakukan kegiatan pelacuran, dadah dan judi. Dan yang keempat ialah menjalankan aktiviti pembalakan secara haram. Bagi contoh untuk aktiviti rasuah pula ialah memberi dan menawarkan rasuah. Yang kedua, memberi dan meminta rasuah. Seterusnya, menyalahgunakan jawatan yang diperolehi. Dan yang terakhir ialah membuat tuntutan palsu. Seterusnya adalah kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia bagi pembangunan negara bangsa dan ketamadunan Malaysia. Kelangsungan kelestarian etika dan peradaban Malaysia ini tertakluk kepada pembinaan negara bangsa yang tersimpul dalam membina bangsa Malaysia dengan perlembagaan persekutuan sebagai asasnya, serta tadbir urus dan pembangunan negara dengan adil dan terangkum untuk mengurang defisit sosial. Pengukuhan kedua-dua aspek ini akan mengukuhkan lagi keterikatan kolektif merentas etnik dan negeri hingga terbina kesepaduan nasional. Pembinaan negara bangsa yang menetapi sejarah dan juga warisan simbol etno-negara akan melahirkan keharmonian dan kestabilan negara, manakala tadbir urus baik dan pembangunan akan mengukuhkan lagi kualiti hidup dan kesepaduan nasional rakyat. Antara perancangan masa depan dari aspek yang pertama, Wawasan Kemakmuran Bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari. Yang kedua, Kesepaduan Nasional dan Perpaduan Negara. Dan yang terakhir adalah perkongsian pengalaman etika dan peradaban Malaysia demi keharmonian, kestabilan dan kemajuan ketamadunan sejagat. Yang pertama iaitu Wawasan Kemakmuran Bersama, Rancangan Malaysia ke-12 dan Pembangunan Lestari. Wawasan Kemakmuran Bersama 2020 hingga 2030 adalah satu wawasan untuk mengambil kira ketidakseimbangan sosio-ekonomi di negara berdasarkan keperluan dan juga dalam kalangan Melayu dan Bumiputera yang tinggal di luar bandar Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Pendekatan pembangunan ekonomi model Brazil, Rusia, India dan China yang menguntung pemilik ekuiti korporat asing dan golongan T20 Malaysia masih diteruskan, tapi diimbangi dengan kesedaran golongan B40 yang tidak bersuara dan kuasa sering dipinggirkan kerana peluang dan akses kepada sumber material negara. Seterusnya adalah penggubalan Rancangan Malaysia ke-12 perlu mengutamakan pembangunan dengan pengagihan demi memastikan rakyat diutamakan sehingga kualiti hidup mereka meningkat. Kerana
Ini akan membina budaya moden dan disulami dengan nilai norma sejagat sebagai proses membina bangsa Malaysia. Seterusnya adalah kelestarian etika dan peradaban Malaysia yang berpaksikan nilai yang mengutamakan kesepaduan nasional dan perpaduan dalam negara pasti akan melahirkan masyarakat yang harmoni dan damai dan berkongsi nilai bersama seperti keterangkuman, keadilan, tolak ansur, bertanggungjawab dan prihatin dengan keperluan kebajikan sesama mereka supaya sentiasa terjamin. Muhammad Darwish Lokman bin Muhammad, A195561. Saya akan membentangkan kesepaduan nasional dan perpaduan negara. Kesepaduan negara yang kukuh akan terhasil melalui ikatan perpaduan di kalangan seluruh rakyat Malaysia. Dalam hubungan ini, formula perpaduan bagi negara yang mempunyai masyarakat majmuk seperti Malaysia terletak kepada kesatuan rakyat berbagai kaum untuk hidup saling faham memahami, bertoleransi, menerima kepelbagaian antara satu sama lain dan memahami kontrak sosial yang menjadi tunjang kesepaduan rakyat Malaysia serta menghormati hak-hak asasi manusia yang berteraskan kepada perlembagaan persekutuan. Kesepaduan nasional turut dicerminkan melalui integrasi negeri-negeri yang bernaung di dalam persekutuan ini dan berbentuk sesuatu pasukan Malaysia yang sentiasa sedia memelihara kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan negara yang bertuah ini. Dalam usaha mencapai keharmonian dan kemajuan ke Taman Indonesia Cagat, kita patut meneladani beberapa nilai murni yang menjadi landasan Malaysia. Pertama, kepelbagaian etnik yang menjadi model harmoni di sini, di mana sikap gotong royong dan penghargaan terhadap perbezaan etnik serta agama memainkan peranan penting dalam membina masyarakat yang padu. Kedua, pengiktirafan terhadap pelbagai bahasa yang digunakan di negara ini adalah asas penting dalam memupuk pemahaman antara kumpulan-kumpulan yang berlainan. Ini memberi ruang untuk perpaduan dan pengetahuan yang lebih luas. Ketiga, toleransi terhadap kepelbagaian agama adalah prinsip yang turut menyumbang kepada keamanan dan perpaduan masyarakat. Pendekatan yang memberi kebebasan kepada perkembangan agama tanpa diskriminasi penting bagi menjaga kesejahteraan bersama. Akhir sekali, nilai kesopanan. Toleransi terhadap perbezaan pendapat serta kestabilan sosial merupakan landasan yang membentuk masyarakat yang inklusif dan progresif. Budaya saling hormat dan terbuka terhadap perbezaan adalah inti kejayaan peradaban kita.